Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke talk show kita, Borneo Talk. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan membincangkan isu-isu yang sangat kritikal yang berkaitan dengan isu pendidikan, iaitu isu kekurangan guru pendidikan Islam di Sabah dan Sarawak. Memandangkan isu yang sangat kritikal, jadi saya telah menjemput beberapa tetamu jemputan yang sangat arif dan mahir dalam bidang pendidikan, dalam pendidikan Islam khususnya. Jadi sebelum memulakan kita punya talk show, kita nak perkenalkan tetamu-tetamu jemputan kita pada hari ini, orang yang hebat-hebat, orang yang cantik-cantik. Yang pertama, kita persilakan Pengarah Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia, Puan Wan Nuraliah Akilah. Apa khabar Puan? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih. Sihat. Sama-sama. Seterusnya kita perkenalkan tetamu yang kedua, iaitu Ketua Sektor Pendidikan Islam Negeri Sabah, Puan Azizah. Sihat ya Puan? Sihat Alhamdulillah. Terima kasih Encik Syekh Abah. Sama-sama Puan. Seterusnya tetamu jemputan yang ketiga daripada Sarawak, iaitu Ketua Sektor Pendidikan Islam, Puan Rohaya. Puan sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Dan seterusnya kita menjemput tetamu yang baru memenangi satu pengiktirafan Pengetua Cemerlang tahun 2020 dari SMKA Agama Sibu, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sibu, iaitu Ustazah Nur Syahirah. Ustazah sihat? Ya, Alhamdulillah sihat. Sihat. Saya harap semua tetamu jemputan dah isi perut ya, dah makan. Sebelum kita teruskan, Alhamdulillah, dengan isu yang sangat berat hari ini. Jadi kita nak mengucapkan ucapan terima kasih kepada semua tetamu jemputan kerana pandemik COVID-19 ni kita sukar untuk membuat di studio secara face to face, dan akhirnya kita mengambil pendekatan untuk melakukan secara online dengan medium StreamYard. Jadi hari ini isu yang kita bincangkan ni, nak kata lama tidak, nak kata baharu memang tidak. Sebab dia dah orang kata dah berkurun di dalam sistem pendidikan Islam ni, iaitu kekurangan guru ni lah. Jadi sebelum saya mulakan, kenapa hari ini saya nak bincang tentang isu kekurangan guru ni? Seperti yang kita tahu, guru pendidikan Islam merupakan guru yang mempunyai ikhtisas di dalam pendidikan Islam itu sendiri. Artinya mereka ada pengkhususan dalam pendidikan Islam, dan pendidikan Islam ni tidaklah boleh diajar oleh mana-mana guru yang lain, kerana dia mempunyai satu bidang tugas yang penting dalam membentuk kemahiran dan akhlak Islamiah dalam kehidupan para pelajar. Kita bagi satu latar belakang kepada semua penonton bahawa realiti di Sabah dan Sarawak yang penduduk Islamnya sendiri kurang daripada penduduk agama lain. Seperti di Sabah kita ambil penduduknya 65.4% merupakan orang Islam, tetapi di Sarawak kita boleh lihat hanya 32.3% rakyat Islam dan majoriti rakyat Sarawak Kristian, banyak 42.6%. Di sini kita mampu lihat kita tidak boleh membezakan pendidikan Islam di negeri-negeri di Borneo dengan pendidikan Islam yang berada di Semenanjung, kerana realitinya sangat berbeza. Cabaran-cabaran berbeza dan pendekatan yang dilakukan adalah berbeza. Sebab itulah kita menjemput tetamu-tetamu hari ini yang hebat-hebat dan faham tentang realiti dan budaya yang berada di Sabah dan Sarawak. Okey, saya akan ajukan soalan yang pertama kepada pengarah kita, Puan Wan Nuraliah Akilah. Apakah hala tuju pendidikan kebangsaan sekarang? Silakan Puan. Baik, terima kasih kepada host kita Encik Syukri Abrar. Baiklah,
kepada soalan yang diajukan kepada saya tadi, iaitu hala tuju pendidikan kebangsaan. Seperti mana yang kita tahu, pendidikan kebangsaan ini merupakan tunjang kepada sistem pendidikan negara yang bertujuan untuk menghasilkan insan-insan yang memiliki daya intelek, rohani, emosi dan jasmani yang seimbang berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Selain daripada itu juga, dapat saya perkatakan bekas Menteri Pendidikan kita iaitu Dr. Mazli Malik pada tahun 2019 ada mengucap dalam ucapannya yang mengatakan bahawa saya percaya hakikat sebenar tujuan pendidikan ialah memanusiakan manusia. Premodia Anantara, maafkan saya, Premodia Anantatoir pernah berkata, apalah guna sekolah-sekolah didirikan kalau tidak dapat mengajarkan yang mana benar dan yang mana tidak. Justeru, sekolah mesti menjadi tempat yang memanusiakan manusia dan mengajarkan benda yang benar dan salah. Jadi dapat kita lihat sekiranya matlamat ini tidak tercapai jika tiada insan yang memberi tunjuk ajar dan memandu para pelajar ke arah yang betul ataupun salah. Jadi ini amat macam nak cakap relatable kepada isu ini. Sekiranya kekurangan guru pendidikan Islam ini akan memberi impak yang besar terhadap sistem pendidikan di negara kita, lebih-lebih lagi kepada pendidikan Islam itu sendiri. Bahkan akan memberi impak negatif kepada agama kita sendiri. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Puan. Saya teruskan lagi dengan satu soalan. Boleh Puan cerita macam mana dengan status terkini isu ni Puan? Adakah lebih buruk ataupun telah diselesaikan? Macam mana tu Puan? Baik, terima kasih atas soalan yang diajukan. Apa yang boleh saya cakap, status terkini terhadap isu ini ialah isu ini belum lagi dapat diselesaikan sepenuhnya, namun terdapat beberapa pihak yang sudah mengambil beberapa inisiatif untuk mengatasi isu-isu untuk mengatasi isu ini daripada terus lebih teruk lagi. Seperti berdasarkan kepada Kerajaan Akhbar The Borneo Post yang bertarikh pada 1 Ogos 2014 ada menyatakan bahawa Sarawak kekurangan guru pendidikan Islam. Jadi dapat kita lihat bahawa isu ini sudah berlaku sejak lama dulu lagi, iaitu dari 2014. Seterusnya dalam Kerajaan Akhbar yang bertarikh 25 Julai 2019 iaitu Sinar Harian Online ada memaparkan bahawa Jabatan Pendidikan Sabah ada membuka ambilan 750 orang guru interim baharu bagi menangani masalah kekurangan guru di negeri tersebut. Manakala 130 orang guru interim itu dalam option pendidikan Islam. Jadi dapat kita lihat di sini bahawa Jabatan Pendidikan Sabah sudah mengambil inisiatif bagi menangani isu ini daripada terus berlaku di negeri mereka. Jadi sekurang-kurangnya 120 orang guru ini mampu untuk menangani isu ini. Jadi supaya masalah pendidikan Islam di negeri tersebut tidak bertambah buruk lagi. Baik. Seterusnya pula ialah berdasarkan kepada kertas cadangan pengambilan calon lepasan diploma STPM dan STAM STAM bagi mengatasi kekurangan guru pendidikan Islam sekolah rendah, Kementerian Pendidikan Negeri Sarawak ada menyatakan bahawa terdapat 277 buah sekolah yang layak mendapat guru pendidikan Islam tetapi tidak dapat dibekalkan guru pendidikan Islam sehingga tidak berlakunya pengajaran dan pembelajaran di sekolah tersebut. Malah kita lihat di sini pendidikan Islam di sekolah-sekolah tersebut akan terjejas kerana akan terdapat ramai anak-anak murid yang tidak akan mendapat ajaran pendidikan Islam ini. Seterusnya, bekalan guru pendidikan Islam terlatih dalam kalangan anak tempatan Sarawak juga tidak dapat menampung keperluan guru pendidikan Islam di sekolah-sekolah tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2018, hanya seramai 11 orang pelatih sahaja merupakan anak tempatan Sarawak sendiri yang sedang mengikuti program ijazah sarjana muda pendidikan Islam di IPG Sarawak dan IPG Islam Bangi. Jadi dari sini dapat kita lihat bahawa amat kurang jumlah guru pelatih dalam bidang pendidikan Islam ini yang berasal daripada negeri itu tersebut. Jadi bagaimana guru-guru Islam di negeri tersebut akan bertambah sekiranya jumlah guru pelatih pun amat sedikit. Jadi saya harap ada beberapa langkah yang boleh kita ambil bagi menangani isu ini dapat terus berlaku. Kerana isu ini masih lagi hangat diperkatakan sehingga ke hari ini kerana masih belum menjumpai jalan penyelesaian terhadap isu ini. Itu sahaja yang dapat saya perkatakan.
Terima kasih Puan. Nampaknya lagi awal kita dah disediakan dengan beberapa geratan akhbar. Isu ni agak panas. Seterusnya, saya nak tahu apakah faktor-faktor yang menjadikan masalah kekangan guru ni. Kita mula dengan Ketua Sektor dari Negeri Sarawak, Puan Rohaya. Dipersilakan tentang faktor ya. Okey, antara faktor yang menyebabkan kekurangannya guru pendidikan Islam di negeri Sarawak adalah di mana pada tahun Usaha Agong Heri Tan Kuat Hok berkata, antara punca masalah itu adalah dasar yang ditetapkan oleh Sarawak yang menyasarkan 90% guru kelahiran di negeri itu, namun disebabkan kekurangan guru di negeri Sarawak, maka guru Semenanjung terpaksa memenuhi kuota tersebut. Okey, beliau berkata isunya adalah kerana kekurangan guru di sana dan juga dasar diterapkan kerajaan Sarawak iaitu 90 nisbah 10, maka guru-guru ini tidak ada pengganti dan tidak dapat ditukarkan. Oleh itu mereka telah merayu kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kerajaan Sarawak untuk mencari jalan menyelesaikan ini. Okey. Setiausaha Agong Heri Tan Huat berkata bagi mengulas kenyataan Menteri Pendidikan pada masa itu iaitu Masli Malik yang menasihatkan guru agama dari Kelantan dan Terengganu ke Semenanjung buat sementara waktu. Itu yang dapat saya kemukakan. Terima kasih Puan. Kita mengharapkan segala rancangan kita hari ini bergerak dengan lancar, berjalan dengan lancar. Walaupun ada sedikit isu teknikal yang mungkin kita akan hadapi, tetapi kita terpaksa teruskan. Dan seterusnya, kita akan bertanya tentang dengan Puan Azizah. Apakah yang Puan rasakan dengan kekurangan isu ni? Apa yang menjadi faktor dia? Dipersilakan Puan. Terima kasih. Bagi pandangan saya, faktor kekurangan guru pendidikan Islam di Borneo ni adalah dapat segelintir guru-guru yang berasal daripada Borneo ni tidak berhasrat untuk pulang berkhidmat ke negeri masing-masing. Sebab daripada faktor-faktor pribadi seperti yang telah dinyatakan oleh Ahli Parlimen Batang Lupar pada tahun 2018, iaitu Datuk Seri Rohani Abdul Karim. Beliau berkata bahawa terdapat anak-anak Sabah Sarawak ni yang akan pulang ke kampung halaman disebabkan ingin menimba pengalaman di luar negeri dan hendak meluaskan pengalaman di tempat lain. Di samping itu, terdapat daripada kalangan mereka yang telah berkahwin di luar negeri dan tidak mempunyai hasrat pun untuk berkhidmat dalam negeri masing-masing. Maka keadaan ini sedikit sebanyaklah menyumbang kepada isu kekurangan guru pendidikan Islam di Borneo kerana pihak Sabah Sarawak digesa dan memang wajar untuk mengambil anak tempatan negeri sendiri untuk berkhidmat sebagai guru di negeri masing-masing seperti yang dinyatakanlah oleh Ahli Parlimen Batang Lupar. Jika boleh, kita hendak menjadikan semua guru-guru Sabah dan Sarawak ni untuk pulang ke negeri masing-masing selepas latihan perguruan. Itu sahaja bagi pandangan saya.
Terima kasih Puan. Kita dengar pun kita agak pening yang 90% nak hantar ke Semenanjung tetapi orang Sarawak sendiri tak nak berkhidmat dengan ni negeri sendiri. Jadi faktor kita nak tahu apa pandangan daripada Pengetua Cemerlang Puan Nur Syahirah. Dipersilakan Puan. Okay, baik, terima kasih Tuan Syukri. Okay, sebelum tu suara saya jelas ke semuanya? Tuan? Jelas. Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Jelas Puan. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Puan Azizah sebentar tadi, yang dia mengatakan bahawa guru Sabah dan Sarawak itu sendiri yang tidak mahu pulang ke negeri masing-masing untuk mengajar. Betul Puan Azizah? Okey, jadi untuk pengetahuan semua, masalah yang berlaku di Sarawak pula iaitu pada tahun 2016, Kementerian Pendidikan Malaysia telah meluluskan permohonan sebanyak 683 guru, yang mana 683 ini adalah bilangan guru Semenanjung yang memohon untuk pulang kembali mengajar di negeri masing-masing. Dan daripada 683 orang guru tersebut, ada juga guru yang mahu berpindah untuk mengajar ke Sabah dan Sarawak. Jadi manakala guru Sarawak pula yang berada di Semenanjung, hanya terdapat tiga permohonan saja, tak silap saya, 3 permohonan untuk mereka pulang kembali mengajar di Sarawak. Jadi saya rasa perkara ini merupakan 683 Tuan Puan, yang kita tahu itu bukanlah jumlah yang sedikit bagi seorang guru pendidikan Islam untuk pulang. Jadi saya rasa ini merupakan salah satu faktor berlakunya kekurangan guru di Borneo ini, khususnya di Sarawak lah bagi saya. Itu saja pandangan saya. Ya. Terima kasih Puan atas cadangan atas pendapat yang tadi berikan tadi. Seterusnya kita nak tahu apa implikasi yang akan terjadi jika kekurangan guru ni, masalah ni masih berlarutan. Kita mula dengan Ketua Sektor Sabah dulu, Puan Azizah. Apa pendapat Puan? Dipersilakan Puan. Okey, terima kasih Encik Syukri Akbar. Bagi pandangan saya, implikasi yang akan terjadi apabila kurangnya guru pendidikan Islam ni adalah daripada sudut kemenjadian murid itu sendiri. Maka di sinilah pentingnya peranan mata pelajaran pendidikan Islam tu diajar kepada murid-murid Islam bagi memperkukuhkan lagi pengetahuan mereka berkaitan asas-asas Islam. Pelajaran pendidikan Islam ni wajib disediakan kepada murid-murid beragama Islam dan diajar oleh guru yang mempunyai tauliah, iaitu guru yang dilantik oleh Kementerian Pelajaran Malaysia atau Jabatan Pelajaran Negeri dan mempunyai kelulusan dalam bidang pendidikan Islam. Waktu yang diperuntukkan pula untuk pengajaran ini adalah 6 waktu, iaitu sebanyak 180 minit seminggu. Namun, situasi ini sangat berbezalah bagi sekolah yang tidak mempunyai guru pendidikan Islam, kerana terdapat pelajar yang tidak tahu mengerjakan solat, bahkan berwuduk kerana tiada tenaga pengajar yang cukup. Jadi hal ini akan merencatkanlah kemenjadian murid dari segi kelengkapan ilmu pengetahuan agama Islam yang terdapat dalam sebahagian falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri. Dan berbeza pula dengan pembentukan akhlak para pelajar yang semakin sukar kerana dunia yang semakin canggih sekarang ni. Tambahan pula, negeri Sabah dan Sarawak ni sememangnya sangat memerlukan pendidikan agama Islam kepada masyarakat Muslim disebabkan persekitaran Sabah Sarawak yang majoritinya bukan Muslim. Semestinya peranan guru pendidikan Islam amat besarlah dalam hal ini. Dengan itu, kekurangan guru pendidikan Islam merupakan satu isu yang tenatlah di Borneo kerana murid haruslah dibimbing oleh guru pendidikan Islam bagi membentuk jiwa dan melengkapkan murid-murid ini dengan ilmu agama. Itu sahaja bagi pandangan saya, Encik Syukri Akbar. Terima kasih Puan. Seterusnya kita nak tanya pendapat Ketua Sektor Pendidikan Islam di Sarawak. Boleh Puan ya? Boleh? Boleh. Dipersilakan Puan. Minta maaf ya semua, mungkin ada masalah line saya yang kurang. Okey, implikasi yang saya nak tekankan ke sini ialah dari segi guru, di mana masalah kekurangan guru pendidikan Islam ini lebih dirasai di peringkat pentadbir sekolah rendah berbanding sekolah menengah dari segi penyusunan jadual waktu.
Di sekolah rendah, jadual waktu yang singkat bagi satu-satu mata pelajaran menyebabkan lebih banyak guru diperlukan dalam tempoh sehari bagi sesebuah kelas. Maka ketiadaan seorang guru akan memerlukan penggantian yang lebih banyak bermakna. Lebih guru diperlukan untuk menggantikan kelas sepanjang hari untuk belajar. Keadaan ini telah menambah bebanan guru sedia ada untuk memikul bebanan tambahan dalam jangka waktu yang tidak tentu. Sebagai contoh, ada sebahagian guru yang terpaksa mengajar sehingga 31 waktu dalam masa seminggu. Pihak pentadbir sekolah agak risau jika perkara ini berlarutan sehingga 31 waktu dalam berlarutan kerana isu ini boleh mendorong kepada masalah kemurungan dalam kalangan guru. Okey. Tambah lagi, apabila guru terpaksa membuat penilaian yang banyak dari segi kertas ujian ataupun latihan-latihan yang diberikan, hal ini akan memberikan tekanan yang lebih serius disebabkan ketidakhadiran guru yang berpunca daripada cuti sakit, cuti bersalin ataupun sebab-sebab lain yang tidak dapat mereka elakkan. Guru lain yang mengambil kelas ini pula, ada certain guru yang mengambil alih kelas pendidikan Islam ini tidak mahir dengan subjek tersebut, menyebabkan pembelajaran tidak berlaku. Maka ada certain guru yang kita tahu diorang akan ajar subjek diorang berbanding pendidikan Islam. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih Puan, saya setuju dengan pendapat Puan. Seterusnya kita nak tanya dengan Puan Syahirah berkaitan dengan pendapat dia. Dipersilakan Puan. Jadi melalui aplikasi kesan, implikasi kesan kekurangan. Tak apa Puan, teruskan. Dah terhibur ya maafkan saya semua. Okey, mengenai implikasi kekurangan. Okey. Okey, maafkan saya tuan-puan. Mengenai implikasi kekurangan guru di Borneo ini, saya mau sentuh tentang pencapaian sekolah tersebut. Untuk pengetahuan semua, dekat Borneo ataupun Sarawak sendiri, terdapat banyak sekolah yang mendaftarkan subjek pendidikan Islam, tetapi masalahnya tiada guru yang mengajarkan subjek tersebut di sekolah. Jadi pada pandangan saya, jika tiada guru yang mengajar, perkara tersebut akan jika tiada guru yang mengajar dalam jangka masa yang lama, perkara tersebut akan membantukan sesi pembelajaran pelajar. Seperti yang kita tahu, bukannya masalah guru masalah guru ganti. Seperti yang kita tahu, guru pendidikan Islam ini merupakan guru yang beroption khas. Maksudnya guru matematik tidak boleh mengajarkan pendidikan Islam, begitu juga dengan cikgu sains. Jadi saya rasa perkara ini, jika kekurangannya guru pendidikan Islam untuk mengajar di sekolah, perkara tersebut akan membantukan pembelajaran murid, seterusnya akan memberi implikasi kepada pencapaian sekolah apabila murid menduduki peperiksaan awam seperti SPM, PMR, maafkan saya, PT3, gitulah. Terima kasih Puan. Betul lah, saya setuju dengan Puan, memang akan memberi sedikit implikasi kepada pencapaian sekolah. Mungkin tak ada guru, penilaian PAFA tidak dapat dilaksanakan, akan memberi sedikit keputusan yang buruk dengan PT3 ataupun SPM. Jadi seterusnya, sebelum mengakhiri kita punya talk show, kita nak tanya tetamu jemputan berkaitan dengan cara yang mereka rasakan mampu menangani kekurangan guru. Silakan orang yang pertama saya jemput Puan Nur Aliyah Akilah. Terima kasih Encik Syukri Abrar. Baiklah,
Apa yang dapat saya cadangkan bagi mengatasi isu ini ialah memperbanyakkan pembinaan sekolah menengah agama yang berteraskan sains dan pembinaan pusat tahfiz. Seperti berdasarkan apa yang saya tahu, cadangan ini masih di bawah perancangan pihak sektor pendidikan Islam Sabah dan Sarawak. Hal ini kerana bagi saya cadangan ini amat berbaloi dan sangat memberansangkan bagi melahirkan lebih ramai guru pendidikan Islam setelah pelajar-pelajar di sekolah-sekolah tersebut menamatkan pengajian di sekolah menengah dan menara gading, iaitu mereka dapat berkhidmat kembali di negeri masing-masing sebagai guru pendidikan Islam. Jadi, bagi merealisasikan cadangan ini, terdapat banyak sudut yang perlu diambil kira seperti pengisian guru pendidikan Islam itu sendiri di sekolah-sekolah tersebut. Kemudian keberkesanan cadangan ini dengan menggalakkan para graduan untuk berkhidmat sebagai guru pendidikan Islam di negeri masing-masing, kemampuan dan hasrat mereka untuk menjadi guru pendidikan Islam itu sendiri. Kerana jika mereka tidak mempunyai hasrat yang tersendiri untuk menjadi guru pendidikan Islam itu, maka cadangan ini tidak akan dapat untuk direalisasikan sekiranya mereka sendiri tidak mampu memilih jalan tersebut untuk membantu menangani isu ini di negeri-negeri mereka sendiri. Jadi, walaupun begitu, cadangan ini sebagai langkah bagi menangani isu ini dan akan dapat direalisasikan dalam jangka masa yang sedikit lama dan dapat sedikit sebanyak dapat mengawalkan kekurangan guru pendidikan Islam di Borneo. Itu saja apa yang dapat saya cadangkan. Terima kasih Puan. Seterusnya kita bergerak dengan Puan Rohaya berkaitan dengan pandangannya. Dipersilakan Puan. Okey, antara cadangan yang saya nak cadangkan ialah dengan meningkatkan pengambilan calon guru interim lepasan diploma, SPPM dan STAM. Ianya salah satu cadangan yang sepatutnya dilaksanakan secara terus kerana kekurangan yang berlaku sekarang ini menyebabkan kebantutan pembelajaran pelajar di sekolah. Calon-calon guru interim ini boleh diperolehi daripada beberapa buah SMKA yang menawarkan SPPM, SABK yang menawarkan STAM, diploma daripada Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak iaitu IKMAS dan Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah dan IPTS untuk negeri Sabah dan Sarawak. Dalam pelantikan guru interim PI ini semestinya terdapat syarat-syarat ini yang ditentukan. Secara umumnya, pelantikan guru interim akan diambil kira dari aspek kepujian bahasa Melayu SPM, lulus MUET Band 2, diploma dalam bidang agama CGPA 2.7 ke atas, sijil tinggi pelajaran Malaysia SPPM aliran agama CGPA 3.0 ke atas, STAM sijil tinggi agama Malaysia sekurang-kurangnya JAYID. Hakikatnya cadangan ini bukanlah sesuatu proses yang segera, bahkan mengambil jangka masa yang lama untuk diperoleh hasilnya. Tetapi perkara yang seperti untuk STAM semua tu kita boleh laksanakan teruslah cuma untuk pengambilan tersebut. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih Puan. Kita bergerak kepada pendapat Puan berkaitan dengan cadangan beliau. Dipersilakan Puan. Terima kasih kepada Encik Syukri Abra. Cadangan untuk penambahbaikan ataupun mengatasi isu ini yang dapat saya lihat adalah sektor pendidikan Islam dan Sabah Sarawak ni seharusnya membuat jalinan kerjasama dengan lebih banyak lagi IPTA di Malaysia untuk program pensiswazahan pendidikan Islam seperti yang tengah dijalankan ini bersama Universiti Malaya Nirampuri Kelantan, iaitu seramai 30 orang pelajar daripada Sabah dan Sarawak akan diambil dalam program yang dinamakan program khas bahasa Arab. Dengan itu, usaha untuk menjadikan kerjasama dengan IPA seperti UIA, UKM, UPSI, UNISA, UNIMAS dan UMS adalah wajar dalam mengatasi isu kekurangan guru pendidikan Islam di Borneo. Dan program ini semestinya bermatlamatkan untuk melahirkan graduan pendidikan, option pendidikan Islam daripada kalangan anak tempatan Borneo sendirilah
iaitu untuk mengisi keperluan guru pendidikan Islam di sekolah menengah seluruh Sabah dan Sarawak setelah menamatkan pengajian mereka masing-masing melalui program ini. Dan melalui program ini mereka akan dimaklumkan dengan jelas mengenai tujuan program ini dilaksanakan, iaitu mengkehendaki mereka untuk berkhidmat dalam negeri masing-masing setelah habis pengajian. Maka masalahlah mengenai anak-anak Borneo yang tidak berhasrat pulang ke negeri masing-masing dapat diatasi melalui program ini. Yang jelas menawarkan mereka untuk berkhidmat dalam negeri masing-masing. Dengan itu, jalinan kerjasama antara sektor pendidikan Islam Sabah dan Sarawak dan IPTA seluruh Malaysia seharusnya dipergiatkan lagi bagi menangani isu kekurangan guru pendidikan Islam di Borneo. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Puan. Seterusnya kita akan bertanyakan dengan Puan Syahirah berkaitan dengan pendapat ini. Dipersilakan Puan. Isu ini memandangkan dekat hari ini ada sektor, ketua-ketua sektor bersama kita, jadi saya mencadangkan untuk kita menangani isu kekurangan guru pendidikan Islam di Borneo ini, saya mencadangkan agar sektor untuk membuka peluang dengan lebih luas kepada pelajar di SABK dan SMKA untuk mengikuti pelajaran di Universiti Al-Azhar. Jadi apa yang sektor pendidikan Islam di Sabah dan Sarawak boleh bantu melalui program ini adalah bantuan daripada sudut kos perbelajaran, iaitu dekat Sabah kita boleh ada derma siswa daripada zakat dan juga di Sarawak ada Baitul Mal. Jadi saya harap sektor pendidikan Islam di Sabah dan Sarawak dapat membantu pelajar kita untuk meluaskan lagi peluang, untuk memberikan mereka peluang untuk untuk mengikuti pengajian pendidikan Islam di Universiti Al-Azhar. Mungkin langkah ini akan membuahkan hasil, akan mengambil sedikit masa, tapi saya rasa perkara ini amat berbalik untuk menangani isu ini. Itu saja. Cadangan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih semua tamu atas pendapat. Sedar tak sedar 20 minit kita melangsungkan talk show tentang isu kekurangan guru di Sabah dan Sarawak. Saya sebelum mengakhiri majlis ini, saya mengucapkan terima kasih ke atas tetamu jemputan kerana sudi meluangkan masa dengan Borneo Talk untuk membincangkan tentang isu kekurangan guru di Sabah dan Sarawak. Hakikatnya kita kena sedar bahawa isu ini semakin tenat jika tidak diambil perhatian mana-mana pihak, dan Borneo untuk menyedarkan orang awam bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia khususnya Sabah dan Sarawak sendiri sedang bergiat untuk menyelesaikan masalah ini dan bukan hanya memandang perkara ini sebagai perkara yang remeh. Jadi saya harap rakyat Malaysia, terutamanya rakyat Sabah dan Sarawak harus sabar kerana mereka tengah mengorak langkah bagi menyelesaikan masalah ini. Sampai di sini sahaja Borneo Talk. Kita akan sambung di waktu yang sama, pada masa yang sama, di studio yang sama dengan isu yang berbeza pada hari yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.